Dalam kita membesarkan anak-anak kita setiap hari, ya, ibu bapa perlu sensitif. Ya. Kadang-kadang anak-anak kita ni mempunyai masalah. Ya. Terdapat beberapa masalah yang mungkin kita perasan dan mungkin kita tak perasan pada anak kita. Ya. Mungkin anak mengalami masalah perubatan, ya, ataupun anak mengalami masalah development problem ataupun perkembangan. Ya. Anak mengalami masalah pembelajaran ataupun learning process, ya, ataupun anak mengalami masalah mental issue ataupun masalah psikologi ataupun psikiatri, ya, masalah mental yang kadang-kadang ibu bapa tak perasan, ataupun anak-anak mempunyai masalah dari segi perkembangan, ya. Ramai ibu bapa di luar sana yang mungkin tidak perasan ataupun mungkin dia tahu tetapi tidak mengambil langkah intervensi awal, ya. Di Malaysia sendiri 83,000 lebih sahaja kanak-kanak didaftarkan sebagai anak-anak yang mempunyai keperluan khas, ya. Di mana nombor ini ataupun angka ini sebenarnya lebih besar lagi sekiranya ibu bapa sensitif dan ibu bapa juga tidak malu untuk ke depan bagi menolong anak-anak mereka di dalam membantu mereka untuk menghadapi hidup mereka yang akan datang. Saya Dr. Nur Asilah binti Abdul Rahman dari Taska dan Tadika Permata Bijak hari ini ingin mengupas permasalahan special needs ataupun anak-anak yang berkeperluan khas. ADHD ini adalah Attention Deficit Hyperactive Disorder, ya, di US, ya. Sebenarnya sebanyak 11%, ya, 11% kanak-kanak mengalami masalah ini dan tentu ibu ayah terkejut bahawa orang dewasa, ya, di US, ya, di US seramai 5%, ya, seramai 5% parents sendiri mengalami masalah ADHD, ya. Bukan hanya kanak-kanak tetapi ADHD daripada kanak-kanak ini terbawa-bawa sampai mereka dewasa, ya. Dan ini adalah sesuatu yang kita tak tahu, ya, berapakah bilangan sebenar di Malaysia. Jadi dengan pendaftaran di Kementerian Pendidikan Malaysia, ya, pendaftaran anak-anak berkeperluan khas sebanyak 83,000 sahaja, ini adalah cuma tips of iceberg ataupun cuma sebilangan kecil saja yang berdaftar. Ya, ini mungkin faktor yang dipengaruhi oleh ibu ayah yang segan, yang malu nak mendaftarkan anak, ataupun mereka sendiri tak tahu sebenarnya anak mereka mempunyai keperluan yang khas berbanding dengan anak-anak yang lain. Terdapat 9 simptom, ya, ADHD yang kita pecahkan kepada attention. Masalah attention, ya. Masalah pertama adalah mereka tidak boleh memberikan perhatian ataupun attention kepada detail, ya. Contohnya kita bagi kerja yang detail, kerja sekolah dan sebagainya yang detail tu yang perlu mereka fokus tu mereka lost. Mereka tak dapat memberikan perhatian yang tidak boleh memberikan hasil kerja yang diperlukan, ya. Contohnya kalau yang telah bekerja, mereka tidak boleh memberikan kerja-kerja yang detail. Kerja yang kasar boleh, ya, tapi kerja yang detail tu mereka lost. Ya, itu adalah di antara simptom attention, ya, di dalam ADHD. Yang kedua, mereka hilang fokus, ya. Dan contohnya apabila kita membaca buku cerita dan sebagainya, anak tersebut dalam 2 minit aja dia dah tengok benda lain, ya. Apa saja yang kita berikan ataupun kita bagi stimulation kepada anak memang tak nak ataupun memang tak boleh fokus. Fokus anak mungkin 2 minit sahaja, ya. Jadi ibu ayah perlu sensitif dan perhatikan sama ada anak kita mempunyai masalah fokus, ya. Walaupun aktiviti itu menarik, anak tak fokus, ya. Anak sibuk ataupun dengan hal dia sendiri.
ya, itu adalah sangat penting dan ini boleh berlaku sehingga dewasa ya. Kadang-kadang seorang tu dia tak fokus, dia tak boleh nak pergi meeting dengan masa yang panjang, tak boleh memberikan perhatian ya, kerana ADHD juga berlaku pada kanak-kanak dan juga orang dewasa. Apabila kita bercakap dengan anak kita berdepan ya, anak-anak tidak memerhatikan kita, walaupun simulasi ataupun bilik yang tenang dan sebagainya, anak tetap tidak memandang mata kita, tapi mata dia atas, bawah, tepi, kiri, kanan ya. Anak tidak memberikan perhatian. Itu adalah antara simptom ADHD dari bahagian attention ya. Sekiranya kita bagi arahan ya bagi anak-anak, arahan tersebut tidak boleh diikuti ya. Simple task saja, kita bagi arahan tolong buat tu buat ni, satu benda pun tak boleh dilakukan kerana mereka tidak boleh memberikan perhatian ya. Attention mereka tak ada ya, lack of attention. Dan kalau kita perhatikan barang-barang anak-anak kita bersepah-sepah, tidak organize kerana mereka perhatian ataupun fikiran mereka tidak organize ya. Mereka tidak boleh nak menyusun barang ya, ataupun mereka tidak boleh fokus. Ini untuk apa, itu untuk apa, itu untuk apa, untuk susun barang-barang mereka. Jadi kita perhatikan bahawa barang anak-anak memang bersepah. Terusnya anak-anak cepat lupa ya. Cepat lupa aktiviti ataupun apa yang mereka perlu lakukan ya. Jadi easily forgetful. Jadi mereka cepat lupa apa yang kita bagi arahan, sekejap lagi dia dah tak ingat dah. Bila kita tanya balik, anak-anak dah lupa. Ya, ini mungkin simptom ADHD. Dan juga anak-anak ADHD juga mungkin mereka terlalu sensitif ataupun mereka terlalu senang diganggu oleh stimulasi yang luar. Contohnya ada orang yang distract dia ataupun ganggu dia melalak ataupun marah dengan keadaan yang terlalu ya, yang tidak normal. Seterusnya ADHD juga boleh digambarkan dengan keadaan hyperaktif ya. Ini adalah kita panggil hyperactivity type ya. Contohnya anak-anak yang melakukan satu perbuatan berulang-ulang. Contohnya dia lari sana, balik sini, pergi sana, pergi sini berulang-ulang yang kita rasa macam kenapa dia buat macam tu ya, daripada berjam-jam, mungkin 1 jam 2 jam dia buat benda yang sama. Jadi ibu ayah perlu peka bahawa mungkin ini adalah satu simptom dalam ADHD ya. ADHD boleh digambarkan seperti anak itu bercakap terlalu banyak ya, terlalu banyak, kadang-kadang dia blurs, dia punya words tu terlalu banyak tapi sebenarnya kita tak faham pun ya, ataupun dia bercakap dengan nada yang tinggi ataupun dengan kuat walaupun kita berada di depan sahaja ya. Jadi mereka bertindak dalam keadaan eksesif, hyperaktif ya. Ataupun anak juga kadang-kadang bila beratur dia memang tak sabar menunggu turn dia ya. Mereka tak sabar menunggu turn dan mereka akan kacau anak-anak yang lain sekiranya mereka beratur untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Apabila kita bercakap dengan anak-anak ADHD, kadang-kadang mereka bila kita bertanya ya, soalan belum habis lagi mereka dah jawab ya. Jadi mereka blast the answer before complete the question ya. Sebelum kita habis soalan tu mereka dah bagi jawapan. Sebenarnya jawapannya mengarut je ya. Itu adalah disebabkan oleh mereka sangat aktif, hyperaktif. Dan juga sering berlaku apabila anak-anak lain buat kerja di dalam kelas dan sebagainya ya, mereka akan kacau. Mereka akan datang, dia usik barang anak-anak yang lain dan kacau abang-abang ya di rumah. Dan ini adalah satu situasi yang boleh mengganggu anak-anak lain untuk belajar. Jadi ibu ayah perlu peka dengan anak seperti ini dan anak-anak ini perlu dibantu oleh kita. Sebenarnya ADHD simptom ni
yang kita nampak mungkin tips of iceberg sikit aja ya. Bila kita cuba korek, sebenarnya terdapat banyak lagi ya tingkah laku ADHD yang belum kita nampak ataupun belum jelas ya. Jadi ibu ayah perlu peka ya, sekiranya simptom-simptom ini berlaku pada anak kita ya, ada kita nampak sikit-sikit ya, kita perlu intervene atau kita perlu mengambil tindakan awal ya, supaya kita boleh membantu anak kita ya. Jangan malu ya, kerana ini adalah satu dilema ya, satu dilema di mana ibu ayah akan rasa bahawa anak mereka itu tidak normal. Jangan malu ya, bantu anak kita, kerana lebih awal kita membantu anak kita ya, lebih banyak keuntungan yang kita sendiri akan dapat, dan lebih banyak lagi kita boleh membantu anak kita supaya mereka boleh hidup seperti sekurang-kurangnya ya, boleh hidup sendiri di masa akan datang ya. Tidaklah mereka bergantung pada orang lain untuk meneruskan kehidupan kita ya, sekiranya kita tidak ada lagi bagi membantu mereka. Saya menasihatkan supaya ibu ayah peka dan sentiasa memperhatikan ya anak-anak kita. Ya, tidak semestinya mereka adalah ADHD ya. Kadang-kadang anak-anak kita ni mempunyai perangai-perangai yang saya sebutkan tadi, tetapi bila ini berlaku konsisten ataupun terlalu kerap benda yang sama ya, kita perlu sensitif dan perlu bawa anak-anak kita untuk assessment, untuk kita tahu bahawa anak-anak kita ini adakah mereka mengalami masalah dari segi keperluan khas ya, perlukah kita bantu mereka. Masalah besar ibu bapa adalah mereka, walaupun mereka tahu, mereka sembunyikan ataupun mereka nak sangat anak seperti anak kawan ataupun anak jiran ya. High expectation ini akan kills our children's ability. Mereka akan menjadi stres, depres ya. Mereka akan jadi mundur disebabkan oleh ibu ayah terlalu menekan dengan prestasi, especially ya, terutamanya prestasi akademi, membaca, menulis, mengira ya. Ini adalah tidak sihat ya, kerana ini akan membantut perkembangan anak yang kita perlu tolong ya, walaupun dari segi basic needs ya, basic needs untuk mereka hidup di alam persekolahan bersama dengan kawan-kawan mereka ya. Adik kami Tadika dan Taska Permata Bijak akan berkolaborasi dengan Akademi Aisyah Kasim dari Bangi ya, bagi Akademi Aisyah Kasim akan bantu untuk train our staff supaya kita boleh memberikan penjagaan ya kepada anak-anak yang berkeperluan khas ya, seperti autism, ADHD, speech delay dan sebagainya. Ya, insya-Allah kita akan buka peluang kepada ibu ayah untuk mendaftarkan anak-anak di sini. Insya-Allah kita akan lebih lagi memberi peluang kepada anak-anak yang berkeperluan khas.